Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menunjukkan tata cara dalam membantu doktor bagi melakukan bone marrow aspiration ataupun aspirasi sum-sum tulang. Bone marrow aspiration ni diambil oleh doktor adalah untuk bertujuan untuk mengambil tisu bone marrow hemopatik. Kedua, untuk mendapatkan diagnosis dan membezakan di antara jenis leukemia ataupun malignancy, anemia, thrombocytopenia. Ketiga, untuk memantau perkembangan penyakit dan tindak balas kemoterapi. Prosedur ini biasanya dilakukan di ward, tetapi kita perlu membawa pesakit ke bilik prosedur untuk memberi keselesaan dan privasi kepada pesakit. Peralatan yang perlu kita sediakan antaranya IV cut down set, bone marrow biopsy ataupun aspiration needle, sterile gown, keyhole towel, dua dressing towel. Gauze, antiseptic solution, biasanya kita menggunakan povidone, alkohol 70% ataupun chlorhexidine 2%. Primer pour ataupun elastic bandage, apron, sterile glove mengikut saiz doktor, surgical face mask, kita perlukan juga blade, suture, syringe 10cc dan 5cc, needle bersaiz 21 gauge dan 23 gauge. Last sekali kita perlukan juga local anesthesia lignocaine 1% ataupun 2%. Okay, bagi mengenalikan bone marrow specimen, kita akan panggil lab technologist yang akan datang membawa slide smear dan glass specimen bottle. Okay, seterusnya persediaan pesakit pula. Okay, kita perlu melihat arahan bertulis daripada doktor dan pastikan pesakit yang betul. Assalamualaikum puan, saya staf Hadiza. Saya akan membantu doktor bagi melakukan prosedur bone marrow ini ya. Sebelum tu boleh saya tahu nama puan dulu? Zainab. Okey, boleh puan sebut nama IC puan? 810205085824. Okey, sekejap ya puan. Okey, boleh saya tahu puan, doktor dah pun terangkan pada puan ya tujuan prosedur ini akan dilakukan dan kesan sampingannya. Sudah. Okey, baik puan ya, puan faham ya? Faham. Okey, boleh saya pastikan ni ke nama puan dan betul ya nama IC puan? Betul. Ini tanda tangan puan ya? Betul. Okey, terima kasih ya puan. Puan, saya minta izin untuk melakukan observation dulu ya. Okey, kita perlu melakukan vital sign untuk mengenal pasti sebarang abnormaliti sebagai data asas. Okey, dah siap ya puan. Okey, persediaan seterusnya adalah penyediaan oksigen aparatus sekiranya perlu. Seterusnya persediaan semasa pula. Okey, kita perlu sediakan pesakit dalam posisi yang pertama adalah supine seperti ini, di mana sekiranya doktor ingin melakukan bone marrow aspiration di sternum ataupun interior iliac crest. Posisi yang kedua adalah posisi meniarap ataupun prone, di mana apabila doktor ingin melakukan prosedur di bahagian posterior iliac crest.
Okey Puan, Puan selesa tak dalam keadaan macam ni? Selesa. Okey Puan, kalau Puan rasa tak selesa ataupun rasa sakit sepanjang prosedur, Puan lakukan deep breathing exercise ya. Okey, Puan tarik nafas, kemudian Puan hembus perlahan-lahan. Boleh ya Puan? Boleh. Okey, terima kasih ya Puan. Puan, saya minta izin untuk selak baju Puan ya. Sepanjang prosedur dilakukan, kita perlu melakukan pemerhatian berterusan, iaitu perlu mengambil vital sign dan perlu melihat keadaan pesakit, di mana kita perlu melihat tahap kesedaran pesakit, warna kulit pesakit, air muka pesakit dan aduan daripada pesakit. Spesimen akan diberi kepada lab teknologis. Setelah prosedur selesai, kita perlu menekan dulu bahagian tusukan ataupun incision untuk mengelak berlakunya pembedahan. Bersihkan kawasan incision ataupun tusukan. Okey, tutup bahagian tusukan. Okey, jangan lupa untuk selesakan pesakit. Tuan, okey tak? Selesa tak? Okey. Kalau sakit boleh tahu tau. Okey. Selepas prosedur selesai, pemerhatian berterusan terus dilakukan, iaitu pengambilan vital sign, iaitu 15 minit untuk jam yang pertama, 30 minit untuk 2 jam yang seterusnya dan sehingga keadaan pesakit stabil. Jangan lupa untuk kita lihat keadaan pesakit dari segi kesedaran, perubahan kulit, air muka dan juga kita selalu bertanya keadaan pesakit sama ada sakit ataupun berasa sesak nafas. Yang paling penting kita perlu lihat bahagian tusukan ataupun incision site untuk melihat tanda pendarahan. Okey Puan, Puan rehat kat dulu di atas katil ya. Kalau Puan perlukan apa-apa, Puan bagi tahu kat saya. Okey Puan, terima kasih ya Puan. Baik, Nurse. Okey, pemerhatian terhadap pesakit perlu dilakukan berterusan. Paling kurang adalah 6 jam. Okey, sekian, terima kasih.